Ada tak dua bateri yang tak pernah gurau? Kena cari bateri yang tak pernah gurau. Ada tak? Ini layar buruk ni. Jadi handphone lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bika bil hikmah. وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال الشارح رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Qala al-Baijuri. Situ dah. Qala al-Baijuri, telah berkata oleh Imam al-Baijuri, qauluhu, bermula perkataannya, perkataan siapa ni? Perkataan bagi Muhammad al-Fadali tu. Tu. Hari itunya dia kata kama qala Muhammadul Fadali wa idza aradta an ta'allama idza aradta an ta'allima sifatahu ta'ala lil ammati fa'ti biha. Itu tu fa'ti biha adalah kata qauluhu Muhammad al-Fadali. Baik. Qauluhu, bermula perkataannya, perkataan Muhammad al-Fadali, fa'ti biha, maka datangkan dengan dia dengan sifat-sifat Allah Ta'ala tu, asma'an, akan nama, segala nama, akan segala nama, mushtaqqatan, yang dibuat istiqaqkan, minas sifati, daripada segala sifat-sifat al-mazkurati yang tersebut. Apa makna fa'ti biha? Ai bidawaliha. Tu. Fa'ti biha ai bidawaliha. Mana sebut dengan menyebutkan akan dia. Wa qauluhu, wa qaulu Muhammad Fadali lagi, asma'an mustaqqatan, segala nama yang mustaq, yang istiqaq tu, yang mustaq apa, yang tepat terbit, tepat asal terbit bagi perkataan tu, itu mustaqqatan. Apa maksud? Ai hala kauni tilka dawali asma'an mustaqqatan. Tu hal keadaan demikian itu menyebut tu akan segala nama yang mustaqqatan. Wa innama kanatil kal asma'ud dalatan ala sifati. Wa innama kanatil kal asma'ud dalatan ala sifati.
Wa innama dan hanya sanya kanat tilkal asma'u. Adalah demikian itu segala nama tu dalatan ala sifati menjadi penunjuk yang menunjuk ala sifati di atas segala sifat li'annaha kerana apa? Napakah segala nama tu menjadi penunjuk di atas segala sifat li'annaha kerana bahawasanya li'annal asma'a kerana bahawasanya nama segala nama Tuhan itu dalatun ala zati menunjuklah ia di atas zat Allah Ta'ala muttasifati yang bersifatlah ia zat bihadhihi sifati dengan ini segala sifat-sifat. Jadi Muhammad Fadali kata kalau kita nak mengajar orang awam tu cukuplah kita awak mari nama-nama Allah Ta'ala yang menjadi istiqaq daripada sifat-sifat sifat-sifat tersebut tu. Jadi dia kata mana? Maka kita kena kata ke orang awam tu gini. Allahu mawjudun qadimun bakin mukhalifun lil hawadisi mustaghnin an kulli syai'in wahidun qadirun muridun alimun hayyun sami'un basirun mutakallimun. Itu. Kenapa kau awak bagi datang dengan segala nama? Karena segala nama tu menunjuk di atas segala sifat. Kenapa kau segala nama tu menunjuk di atas segala sifat? Li'annal asma'a dalatun ala zati al-muttasifati bihazihi sifati. Kerana bahawasanya segala nama tu dalatun menunjuklah ya ala zati di atas zat Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala tu al-muttasifati yang bersifatlah ya zat Allah Ta'ala bihazihi sifati dengan ini segala sifat-sifat. Jadi bila sebut kata Allahu qadirun, qadirun tu zat, nama, tu Allah Ta'ala yang menunjukkan nama dia tu menunjukkan zatnya tu bersifat dengan sifat qudrah. Itu. Bal nuqila anil asy'ariyyi, bahkan dinakalkan daripada Imam Abil Hasan al-Asy'ari anna madlulal qadiri masalan, bahawasanya benda yang ditunjuk anna madlulal qadiri masalan, bahawasanya madlu bagi qadir masalan, madlu ada benda yang ditunjuk bagi al-qadir. Tu dia sebut kata Allahu qadirun. Al-qadir tu apakah benda yang ditunjuk oleh al-qadir? Masalan ay umasilulaka masalah lah. Sebagai satu contoh bagimu. Bukan qadir saja dak, murid masuk, alim masuk, hayyun masuk, semualah. Bahkan kata Imam Bahasa Asy'arinya anna madlulal qadiri masalan, bahawasanya benda yang ditunjuk bagi al-qadir tadi itu contohnya nafsus sifatil lati hiyal qudratu, diri sifat yang bermula sifat tu ialah kudrah tu lah. Tu bila kita sebut al-qadiru, Allahu qadirun, atau kita kata al-qadiru, maka madlu yang ditunjuk oleh qadir tu ialah diri sifat tu dah. Kudrah tu lah. Itu madlu dia. Tu. Nafsus sifatil lati hiyal qudrah. Bahawasanya benda ditunjuk al-qadir tu, contohnya ialah diri sifat allati hiya yang bermula ia sifat tu al-qudratu ialah qudrah. Min haitsu daripada sekira-kira ittisafuz zati biha bersifatlah zat dengan dia dengan qudrah. Jadi kita kata zat Allah yang maha berkuasa. Jadi zat Allah yang maha berkuasa tu madlunya menunjuk kata sifat kudrat ada di zat Allah Ta'ala. Daripada sekira-kira bersifatlah zat Allah Ta'ala tu dengan sifat kudrat. Itu. Maka kita kata ke orang awam, Allah maha kuasa. Contoh. Allah zat yang maha kuasa. Tak ada hal? Kenapa? Karena nama tu yang menunjuk bagi zat yang bersifat. Tu.
Nah, itu lagu tu. Itu dinakalkan daripada Asy'ari. Bal nuqila anil Asy'ari, bahkan dinakalkan daripada Imam Abil Hasan Asy'ari. Apa kata Imam Abil Hasan Asy'ari? Anna madlulal qadiri masalan nafsus sifatil lati hiyal qudrah min haitsu ittisafuz zati biha ay bil qudrah. Bahawasanya bermula benda ditunjukkan qadir tadi tu. Jadi benda ditunjukkan oleh zat yang maha berkuasa tu ialah diri sifat yang bermula ia sifat tu ialah qudrah, iaitu perkuasa. Daripada sekira-kira bersifatlah zat dengan dia dengan perkuasa. Lakinil masyhuru, akan tetapi bermula qaul yang masyhurnya indal asy'ariyati, di sisi anak-anak murid bagi Imam Abil Hasan Asy'ari iaitu Asy'ariyah, anna madlulahu, bahawa bermula benda ditunjuknya al-qadir tu, anna madlulahu, madlul al-qadir tadi tu az-zatu, ialah zat. Jadi Asy'ariyah kata benda ditunjuk oleh qadir tu bukan kena ke sifat. Tu kerana qadir ni zat, bukan sifat. Macam mana qadir boleh kena ke sifat? Itu. Kalau kita Asy'ariyah kata benda yang ditunjukkan oleh qadir itu ialah zat. Tapi zat pun bi'tibari ittisafiha bitilka sifati, dengan dibuat kirakan bersifatnya zat bitilka sifati, dengan demikian itu sifat qudrah. Tu khilaf sikit lah. Asy'ari kata, Imam Abul Hasan Asy'ari kata, madlu bagi al-qadir tu ialah kena ke diri kudrat dah, daripada sekira-kira bersifatlah zat dengan kudrat tu. Kata Asy'ariyah, ai qadir tu kena ke zat. Mana boleh kata qadir madlunya kena ke sifat? Nah, al-qadir zat gitu, zat yang maha berkuasa. Kalau gitu, al-qadir tu madlunya ialah zat, tapi bi'tibari istisafiha bitilka sifati, dengan iktibar bersifatnya zat, dengan demikian itu sifat. Itu habis. Walhasilu, dan kesimpulannya dia kata, annal aqsama salasatun, annal aqsama, bahawa bermula segala pembahagian tu salasatun, ialah tiga. Mana tiga? Satunya ma, barang perkara, yadullu ala zati, yang menunjuklah ia barang tu di atas zat. Tu wa yush'iru bisifati, tapi dimasyhurkan dengan sifat. Wa yush'iru bisifati, tapi diperjalani atau dikecukan, dimasyhurkan dengan sifat. Mana misalnya? Bahagian pertama, ka qadirin, seperti qadirun tu. Qadirun tu barang menunjuk di atas zat, tapi masyhurnya digunakan dia secara isti'mal masyhurnya dengan sifat. Itu. Jadi bila sebut kata qadir tu benarnya menunjuk di atas zat, tapi masyhur digunanya bukan nak pada zat tu tak. Tapi naknya ialah zat dengan iktibar dia bersifat dengan sifat qudrah. Itu contoh. Satu. Yang kedua, wa ma yadullu ala zati, barang atau perkara yang menunjuklah ia barang perkara itu di atas zat. Wala yush'iru bisifati, dan tidak diisti'mal, tidak digunakan, tidak dimasyhurkan dengan sifat. Mana misal? Ka lafzil jalalati, seperti lafzul jalalah. Allah tu nama bagi zat. Jadi Allah tu menunjukkan di atas zat, dan tidak diguna sedikit pun oleh mana-mana ulama kata Allah tu sifat tak ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa ma yadullu ala sifati faqat duna zat. Dan yang ketiganya, wa ma, dan barang, yadullu yang menunjuklah ia ma barang tadi tu, ala sifati di atas sifat, faqat jua sahaja, tidak di atas zat. Mana misal? Kal qadri, seperti qadri. Tu. Jadi kalau sebut kata qadri tu, itu makna menunjuk di atas sifat kudrat tu. Tidak dah orang panggil nak reti kata bahawasanya menunjuk makna qadri itu di atas zat. Tidak. Pasti dah kena ke sifat. Kalau kata qadirun, itu barang yang menunjuk di atas zat makna dia. Tapi masyhurnya digunakan, maknanya diisti'malkan, yang dikehendakinya ialah zat yang bersifat dengan sifat qudrah. Itu maksud.
Tu bi'tibari ittisafiha bitilka sifati. Itu. Afadahu telah memberi faedah lahu akan dia, akan ini kesimpulan tu Al-Yusi oleh Imam Al-Yusi. Habis. Intaha. Habis sudlah situ. Qauluhu qaulun nazimi ni. Tu qauluhu qaulun nazimi. Ghani. Ghani tu baca mana? Makruh. Hal kadang dibaca ke ghani tu bisukunil ya'i. Baca dengan mapuh ya. Tak usah baca ghani yung lah. Macam mana itu? Wallahu mawjudun qadimun baki mukhalifun lil khalqi bi itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahai. Gitu. Ghani. Tak usah baca wa qaimun ghaniyun wa wahidun wahayyun. Tak usah gitulah. Baca bisukunil ya'i dengan mapuh ya. Wa kaza, dan seperti itu juga. Seperti itu seperti ghani tu. Mana? Baca bisukunil ya' juga. Qauluhu oleh perkataannya, perkataan nazim wahai. Wahai itu baca bisukunil ya' juga. Wa qauluhu, dan bermula perkataannya nazim qadir. Baca mana? Makruh hal kadang dibacakan qadir itu bisukunir ra'i dengan mapuh ra' di belakang. Baca dengan mapuh ra'. Gitu. Wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun. Gitu lalu. Qadir muridun alimun bi kulli syai. Gitu. You suruh baca dengan qadir gitu ya. Tak ada qadirun lah. Bisukunir ra'i. Ni semua ni kerana daruratus syi'ri lah ni. Wa qauluhu wa qaulun nazimi syai'. Syai'un tu asalnya ada hamzah tu. Tapi syai' di situ tu bihadzfil hamzati, dengan dihazah, dibuangkan hamzah. Jadi qadir muridun alimun bi kulli syai'. Syai' gitu ya. Tapi asalnya syai'un. Jangan baca syai'un lah. Syai' gitu ya. Hamzah tu dibuang. Bila hamzah dibuang baca syai'. Tapi syai' tu bukan ta'o ke? Ta'o lah bukan. Syai' kata ta'o. Baik. Wa qauluhu wa qaulun nazimi, dan bermula perkataan bagi nazim wal mutakallim wal mutkallim gitu deh. Sami'unil basir wal mutkallim gitu, baca mutkallim. Bisukunit ta'i, makruh hal kadang dibacakan mutakallim tu mutkallim bisukunit ta'i, dengan mampuskan, dengan matikan huruf ta. Itu macam mana? Sami'unil basiru wal mutkallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu. Bukan mutakallimu nak, mutkallim dengan sukunkan ta. Itu hak baca secara kena dengan wazan dia. Ada ni? Kena dengan wazan syair tu lah, wazan aruk tu. Wa kulluha, dan dan bermula tiap-tiapnya, tiap-tiap yang tersebut tadi tu al-mazkura, yang tersebut daripada mana? Min sukunil ya, wa sukunir ra, wa hazfil hamzati, wa sukunit ta tu. Kerana apa baca lagu tu? Lil wazni, kerana wazan timbangan syair tu, wazan aruk tu lah. Semua tu dibaca begitu tu kerana wazan arub. Baik. Wa makna qaulin nazimi, dan bermula makna bagi perkataan nazim. Mana? Perkataan nazim. Lahu sifatun sab'atun tantazimu. Apa maknanya? Itu nak tafsir makna. Lillahi subhanahu wa ta'ala. Sabitlah ada bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Lillahi subhanahu tabaraka wa ta'ala. Sabit adalah bagi Allah subhanahu wa ta'ala tu sab'u sifatin, oleh 7 segala sifat-sifat. Tatawala fi baitin, berturut-turutlah 7 sifat tu fi baitin wahidin, pada bait yang satu, bait syair yang satu. Min ghairi mufaraqatin, dari ketiadaan diceraikan bainaha, di antaranya, di antara 7 sifat itu. Tu. Mana tengok? 7 sifat tu mana? Tengok tak ada.
Mana tu wahai qadirun wahai itu yalah ada ni. Betul tak? Qadirun muridun alimun bi kulli syai' sami'unil basir wal mutakallimu. Tengok. Tak ada diceraikan. Mana tidak ada didatangkan orang panggil cerita-cerita lain lah. Itu maksud. Itu maksud. Jadi 7 sifat ma'ani tu tatawala fi baitin wahidin, berturut-turutlah di dalam bait yang sama, min ghairi mufaraqatin bainaha, daripada ketiadaan bercerailah di antaranya, di antara 7 sifat. Kama seperti bandingannya. Kama seperti mana barang, bandingannya seperti mana barang, nazamal khazr, apa tu? Kharzu. Menyusunglah. Nazamal kharzu fi khaitin wahidin. Menyusunglah atau menutuklah, menyusunglah oleh tukar jahit itu. Pada jahitan yang satu. Maksudnya apa? Menyusunglah oleh tukar jahit itu, menyusung apa? Menyusung benang tu lah. Fi khaitin wahidin, pada jahitan yang satu. Tak tengok jahitan ya, straight itu, sambung itu. Kalau jahit tu duduk main kona berat lah tu. Itu bandingannya seperti itulah. Itu tak ada kali tu. Ayat bandingan kata sifat-sifat ma'ani yang 7 tu nazimnya bawa datang dengan secara berturut-turut, tidak ada pemisahan di antara 7 sifat tu. Sebut direct tu. Bandingannya seperti menyusunglah oleh tukar jahit pada benang tu di dalam satu jahitan, fi khaitin wahidin. Wa tusamma, dan dinamakan hadhihi sifatu sab'atu, dan dinamakan ini segala sifat-sifat yang 7 ni bil ma'ani, dengan sifat ma'ani, dengan nama ma'ani. Jadi 7 sifat tu dinamakan sifat ma'ani. Wahia, dan bermula ia as-sifatu sab'atu ni. Sifat ma'ani ni, sifatul ma'ani ni, kullu sifatin, ialah tiap-tiap sifat, wujudiyatun, yang ada ia sifat. Tu kullu sifatin, ialah tiap-tiap sifat, wujudiyatun qaimatun bizati, yang adalah ia tiap-tiap, yang adalah ia tiap-tiap sifat, qaimatun, dan berdiri adalah ia tiap-tiap sifat tu bizati, di zat Allah Ta'ala. Jadi sifat-sifat ma'ani tu sifat-sifat yang diri dia tu ada, dan dia tu juga ada di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aujabat limausufiha hukman, yang mewajiblah akan mausufnya sifat tadi tu. Yang ni mewajibkan bagi zatnya tadi tu, hukman, hukum, akan hukum. Aujabat limausufiha, mausuf tu zat lah. Mausuf tu zat. Mausuf tu mana? Suatu yang bersifat. Mana? Zat tu lah. Aujabat limausufiha hukman, yang mewajib, yang memestikan akan zat, zatnya, zat sifat tu hukman, akan hukum. Tu bihaisu lagu mana? Bihaisu tu pada kata bihaisu tu taswiriyah, nak mentaswirkan wujudiyah ni. Tu kata tiap-tiap sifat yang sungguh lagi ada tu lagu mana? Ada tu setengah mana? Wazalikal wujudi musawwarun bihaitsu law kushifa annal hijabu la ra'ainaha. Itu bihaitsu, tu
Ai wazalikal wujudiyah. Dan bermula demikian itu yang ada, sifat-sifat tu dikatakan sifat yang ada tu musawwarun. Nah, ditasawwirkan wujudi tu ditasawwirkan dia, digambarkan dia bihaisu dengan sekira-kira lau kushifa anna, jikalau dibukakan daripada kami ni al hijabu oleh tirai, oleh hijab, oleh dinding, la ra'ainaha, nescaya melihatlah oleh kami akan dia akan sifat ma'ani tadi. Jadi sifat-sifat ma'ani itu kalau Allah Ta'ala buka hijab pasti nampak. Gitu. Nampak sifat-sifat ma'ani itu deh. Baik. Habis itu. Kama huwa, seperti mana barang huwa bermula ia ma barang tadi tu sya'nul maujudati, diri kelakuan, ialah diri kelakuan yang ada tu sendiri. Itu maksud. Tuh. Nah, diri kelakuan yang ada. Artinya zat ada, sifat ma'ani tu pun ada. Tuh. Sebab tu Nabi Musa tu bila dia dapat dengar sifat kalam Allah Taala tu, dia pun minta lagi lebih pada sifat kalam. Mana? Minta nak tengok zat pula. Sekolah biasa cuti siapa bila? Siapa? Ya. Maksudnya hari Isnin tu buka dah. Kekok Abi wa yusamma zalikal hukmu ma'nawiyatan, dan dinamakan demikian itu hukum. Hukum yang dia kata aujabat li mausufiha hukman tadi itu apa? Ma'nawiyatan, ialah ma'nawiyah. Tapi maknawiyah sini, maknawiyah ni maknawiyah hak mana berkuasa melihat, itu maksud. Bukan maknawiyah kaunuhu qadiran, keadaannya Allah yang mempunyai sifat berkuasa, bukan. Maknawiyah sini maknawiyah mujma'un 'alaiha dia panggil. Nah, maknawiyah dengan makna kaunuhu qadiran, keadaan Allah Taala yang maha berkuasa, itu maksud. Jadi sifat ma'ani ini sifat yang sungguh lagi ada. Sekira-kira kalau dibuka hijab pasti nampak sifat tersebut di zat Allah Taala. Kemudian sifat tu ada di zat Allah Taala yang mewajibkan akan zat Allah Taala tu akan hukum. Apa? Yakni bila ada sifat perkuasa di zat Allah, maka hukumnya zat Allah Ta'ala tu ialah zat yang maha berkuasa. Ada sifat penentu di zat Allah, hukumnya zat Allah Ta'ala tu zat yang maha menentu. Gitu. Itu contoh tu. Itu nak mudah faham gitu. Tu wa yusamma zalikal hukmu ma'nawiyata. Dan dinamakan demikian itu hukum tu. Hukum yang kata-kata aujabat li mausufiha hukman tu ma'nawiyatan, akan ma'nawiyah, dinamakan akan ma'nawiyah. Li'annaha, kerana apa kalau dinamakan ma'nawiyah? Li'anna ma'nawiyata mansubatun lil ma'ani. Tu dinisbahkan, diintisakkan kepada ma'ani. Fal ma'nawiyatu, maka bermula sifat ma'nawiyah tu ialah kaunuhu, keadaannya Allah Ta'ala qadiran, wa kaunuhu muridan, wa kaunuhu aliman, wa kaunuhu hayyan, wa kaunuhu sami'an, wa kaunuhu basiran, wa kaunuhu mutakalliman. Jadi maknawiyah yang dimaksud sini ialah samaratus sifat tu. Mana kaunuhu qadiran, mana keadaan Allah Ta'ala yang maha berkuasa, itu maksud. Bukanlah orang panggil maknawiyah hak nanti kita akan bahas khilaf antara Asy'ari dengan Maturidi tu. Asy'ariyah tak bilang maknawiyah, itu maknawiyah mukhtalafun fiha. Itu maknawiyah dengan makna kaunuhu qadiran, keadaannya Allah zat yang empunya sifat berkuasa. Itu lain. Itu lain makna lagu tu. Tu. Habis.
Wa kaunuhu mutakaliman. Fal ma'ani kal asli wal ma'nawiyatu kal far'i. Maka bermula sifat ma'ani itu seperti asal, usul dia, bapak dia. Wal ma'nawiyatu, dan bermula ma'nawiyah tu kal far'i seperti faraknya, cabang dia, anak dia. Bagaimana nak ada farak kata ada usul? Itu. Nak ada usul pada farak. Itu sama lah. Macam mana kita tu nak boleh semaya puasa farak tu, semaya puasa kalau tak ada usul? Usul mana tauhid tu? Nah. Li'annal ma'aniya wujudiyatun tuqalu. Kerana bahawa bermula sifat ma'ani itu wujudiyatun, ialah sifat yang dibangsakan pada ada, tuqalu, yang boleh diakalkan di dalam fikiran kepala. Wal ma'nawiyatu, padahal bermula ma'nawiyah pula, ahwalun, ialah segala kelakuan. La takunu kazalika, yang tidak adalah ma'nawiyah tu seperti demikian itu ma'ani. Tidak. Tu. Tidak seperti ma'ani. Illa, melainkan bin nisbati lil ma'aniha allati aujabatha. Melainkan dengan nisbahkan bagi ma'aninya, bagi makna-maknanya, allati aujabatha, yang mewajiblah akan dia. Bih situ. Fa in qulta lima tu deh. Lima qala nazimu lahu sifatun sab'atun tantazimu ma'a annahu qala awalan 20 sifatan walam yastawfi adadaha wa ma faidatu zikri hadza sifati sab'ati ma'a kauniha dakhilatan fil asma'il mazkurati awalan fala hajata illa zikriha qultu wallahu a'lam. Di situlah fa in qulta. Jadi kalau nak balik tu boleh nak balik malam ni. Siapa nak balik malam ni. Lepas tu kita tengok hari Isnin tu 6 hari dah lah. Nak tengok sejauh mana itu COVID ni lah, coronavirus ni. Kalau siapa nak balik lah, Yusuf ke apa nak balik mana? Siapa? Nama bedah sana virus. Sini duduk tak ada virus kata ni. Suruh balik lah Sabah apa tu. Kat mana nak balik? Kat mana nak balik boleh balik lah. Budak-budak kecil ni, saya bimbel ni. Azing tak? Basuh apa? Tangan tak basuh. Jumpa dengan abang lah mana duduk salam ke apa. Hanguh, main kuat nak jadi bangla dah jadi. Jawa bukan lu main hanguh jadi bangla. Telefon lah kau ke tua balik dulu. Mana budak-budak kecil dah. Budak-budak usaha ada kepala otak tu linear sikit. Ada budak-budak kecil ni hak bimbel ni. Nah, budak kecil ni bimbel tu. Takut tak cermat. Duk pergi kedai duk. Oh, janganlah virus ni. Cepat itu. Tengah malam ni Perdana Menteri umum darurat ke lagu mana? Dia tanya aku berat aku apa hari. Mana aku tahu. Tengah malam ni PA umum darurat ke lagu mana? Mana saya tahu, saya bukan PA Muhyiddin. Itulah. Nak balik. Macam syu'ek ni tak ayah balik apa. Terus saya batuk, saya nak balik mana?
Oh, takut nak balik ayat nak pergi CJ. Pergi kau ketua CJ. Mana ni? Lakinnaha kabiratun ay azimatun fil ilmi. Situ tak? Ay al-ma'ani al-madlulati laha. Iaitu segala makna yang menunjukkan laha baginya, bagi akidah tu. Tu lakinnaha kabiratun ay azimatun fil ilmi. Lakinnaha, sungguh perkata qaridah bahiyah ni, saghiratun latifatun saghiratun fil hajmi, kecil saja, halus saja nisbah saiz dia, ukuran dia. Lakinnaha kabiratun ay azimatun fil ilmi, akan tetapi besar, luah, agung, besar pada nisbah ilmu. Apa makna? Ay al-ma'ani, segala makna-makna tu besar ya. Makna-makna lafaz tu. Cakap rekah tapi makna hurai jadi sekitar gini. Ya. Nah dia ni. Padahal apa lah ya matang dia ada ni. Dua lah matang dia. Banyak akidatul awam lagi. Nah. Tapi makni dia ilmunya besar. Apa makna ilmu besar? Ai al-ma'ani al-madlulati laha. Iaitu segala makna-makna yang menunjukkan akan dia, akan akidah tu. Itu maksud. Tu luah, besar. Wazalika ay wa bayanu zalika, dan bermula kenyataan demikian itu. Demikian mana? Demikian kata besar nisbah ilmu, walau saihnya kecil. Li'annal aqidata, kerana bahawasanya akidah, qaridah bahiyah ni, istamalat, melengkapilah ia akidah ni, ala bayani, di atas huraian, di atas penerangan, ma barang, yajibu, yang mesti, lillahi, akan bagi Allah Ta'ala, bagi Allah Ta'ala. Wa ma, dan akan barang, akan sifat, yastahilu ay alaihi, yang tentu tidaklah atasnya atas Allah Ta'ala. Wa ma, dan akan barang, yang ni sifat, yajuzu fihi, yang haruslah padanya, pada Allah Ta'ala. Dia tak luah apa? Besar sungguh lah makna dia. Luah sungguh lah makna dia tu. Maka kerana tu besar orang panggil akidah qaridah bahiyah ni besar pada ilmu walaupun kecil pada sai. Apa besar pada ilmu walau kecil pada sai? Yakni makna-makna yang menunjukkan di atas akidah tadi tu. Makna-makna yang menunjuk di atas akidah qaridah bahiyah tu besar makna dia. Apa? Kerana melengkapilah dalam akidah qaridah bahiyah ni di atas huraian, syarahan barang, yakni sifat yang mesti bagi Allah, dan sifat yang tentu tidak atas Allah, dan sifat yang harus pada Allah Ta'ala. Wa ala, dan di atas misli zalika, dan di atas seumpama demikian itu. Mana? Seumpama demikian itu, demikian fi haqqillah tu. Mana ma yajibu wa ma yastahilu wa ma yajuzu tu fi haqqir rusulihi, pada hak, pada tubuh bagi sekalian utusannya, utusan Allah, alaihi mussalatu wassalamu, atas mereka itu rusul, rahmat dan sejahtera. Tengok. Apa? Khadir balik, Khadir. Khadir nampak lain sikit tu. Nampak itu apa? Macam lemah sikit. Oh, Khadir. Ya tak? Denyut-denyut dok kepala tu. Yang apa ni? Balik. Bahaya. Wa 'alal barahini, dan menunjuk di atas apa? Melengkapilah di atas. Wa 'ala misli zalika, tadi tu ala atah pada kata ala bayani ma yajibu. Kemudian wa 'alal barahini pun atas pada kata ala bayani ma yajibu. Ai li'annal aqidata ishtamalat ala misli zalika fi haqqir rusulihi alaihi wassalatu wassalamu. Itu satu. Wali annaha, dan kerana bahawasanya wali annal aqidata qaridatul bahiyah ni ishtamalat, melengkapilah ia qaridah bahiyah ni
Akidah Qaridah Bahiyah ni alal barahini, di atas segala hujah-hujah al-qat'iyyati yang dibangsa pada putus, allati yakhruju biha, yang keluarlah dengan dia dengan apa? Dengan hujah yang qat'iyyah ni, al-mukallafu, oleh mukallaf, min riqbatit taklid, min ribqatit ribqah tu deh, min ribqatit taklid, daripada ribqatit taklid, cengkaman taklid. Zulmatit taklid, kegelapan taklid menurut orang. Ribqah ni maknanya zulmah. Ribqah tu makna zulmah. Keluarlah dengan dia dengan sebab dalil-dalil yang bahasa putus tu. Keluarlah dengan dia dengan sebab dalil-dalil bahasa putus tu, al-mukallafu, oleh mukallaf, daripada min ribqatit taklidi, daripada kegelapan taklid, ila nurit tahqiqi, kepada cahaya tahqiq. Cahaya tahqiq apa? Cahaya keyakinan lah. Isbatul aqaid bi adillatiha, itu makna tahqiq. Menyabitkan segala aqaid dengan dalil-dalilnya, itu dia panggil tahqiq. Mendatangkan satu masalah serta dalil, itu dia panggil tahqiq. Kalau mendatangkan satu masalah serta dalil dan dalil di atas dalil, dia panggil tadqiq. Ada ni mudaqiq, itu. Ni muhaqqiq. Tahqiq. Tu. Hatta, sehingga mana? Ghayahnya la yakunu fi imanihi khilafun. Tidak adalah pada imannya, iman mukallaf tadi tu, khilafun, oleh perselisihan pendapat ulama. Tak ada. Jadi sebab tu hebatnya Qaridah Bahiyah ni. Iklan dia tu masya-Allah, lebih pada McDonald dak tu ni. Tu nak yawe. Qaridah Bahiyahnya yang main. Nampak ya kecil pada saya, tapi besar ni sebuah ilmunya. Kenapa tidak ya? Kerana melengkapi dalam Qaridah Bahiyah ni duk hurai tentang sifat-sifat wajib mesti bagi Allah, tentu tidak atas Allah, harus bagi Allah. Duk hurai lagi serupa dengan tu juga kepada Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Lagi pula menyatakan di atas segala dalil-dalil yang bahasa putus qat'iyah, yang mana dengan sebab dalil yang bahasa putus qat'iyah ni, mengeluarlah dengan sebab dalil qat'iyah ni oleh mukallaf daripada kegelapan taklid, pok turuk buta tuli, kepada cahaya tahqiq isbatul aqaid bi adillatiha. Itu. Sehingga mana? Hatta la yakunu, sehingga tidak adalah fi la yakunu fi imanihi, sehingga tidak adalah pada imannya imam mukallaf tadi itu khilafun, oleh perselisihan pendapat. Ulama tak khilaf. Maknanya ulama sepakat orang itu orang mukmin. Itu maksud. Wa sayati bayanul khilafi fi imanil muqallidi. Muqallidi tu. Wasayati, dan selagi akan datanglah bayanul khilafi, oleh kenyataan, oleh huraian tentang perselisihan pendapat ulama fi imanil muqallidi, pada iman orang yang muqallid, orang yang pak turut orang, insya-Allah taala, jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis. Wa 'ala raddi 'ala ahli dhalali tasrihan taratan wa talwihan ukhra, wallahu a'lam. Itu dulu. Wa 'ala raddi itu atah berkata ala bayani lagi tu. Wa zalika ay wa bayanu zalika, dan bermula kenyataan demikian itu kata apa? Kabiratu fil ilmi tu, li annal aqidatal Qaridatul Bahiyah ni istamalat 'ala raddi 'ala ahli dhalali tasrihan taratan wa talwihan ukhra, wallahu a'lam. Tanda molek tu. Tunggu PM ayat malam ni. Saya suruh balik ke budak ni? Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin akan membuat satu pengumuman penting malam ni berhubung langkah-langkah bakal diambil berhubung COVID-19. Jelasnya beliau terlebih dahulu akan mengadakan mesyuarat khas bersama-sama.
Sila tunggu pengumuman malam ni. Pondok siap-siap. Siap makanan, mana-mana ustaz yang mengajar di Bandar Baru Bangi, awas sebab bila masjid tu dah kena mikrofon. Dah kena mikrofon. Tu yang saya khawatiri. Dah kena mikrofon. Apa? Memang bilang nak kena mikrofon berat aku. Ajar Nafiah. Mutah. Jadi siapa nak balik, baliklah koyak. Tapi siapa nak balik tu jumpa dengan Kiai Rifai dulu. Tak, orang-orang yang nak balik. Tak boleh balik pada gitu. Pergi jumpa dengan Kiai Rifai dulu, koyak kata nak balik sebab ni virus. Dia mudik dengan Baba Bukhari benar dah balik. Siapa hari Ahad. Di sini nak mari dah lah. Siapa nak balik lah. Siapa usah balik tak ada hal lah. Duduk apa ndak pun. Tapi kena jagalah. Jangan duduk capung abang la ke apa. Duduk kedai abang lama ni bobok ni. Apa ya gitu. Oh ni bahim ni. Zakwa syu'e. Pagi-pagi duduk lepok kedai abang la. Allah. Jaga sikit. Eruh ni. Ayo ni. Mana? Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu ta'ala anhu wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa laqad rawayna an Sufyan bin Abdillah annahu qala qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma aktsaru ma takhafu alayya fa akhadha alaihi salatu wassalamu bilisani nafsihi summa qala haza. Baik. Walaqad, dan sesungguhnya rawaina telah diriwayatkan akan kami an Sufyan bin Abdillah daripada Sufyan bin Abdillah bin Rabi'ah bin Al-Harith As-Saqafi At-Ta'i As-Sahabiyun. Ni seorang sahabat Nabi ni. Tu. Annahu, bahawasanya anna Sufyana qala, berkata oleh Sufyan. Bahawasanya berkata ia Sufyan. Qultu, berkata olehku. Qala, berkata oleh Sufyan. Qultu, berkata olehku Sufyan tadi. Berkata tu pada menanya soalan lah. Apa dia tanya kepada Rasulullah? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma aktsaru ma takhafu alayya. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma apa barangkah aktsaru yang terlebih banyak, ma takhafu alayya, barang yang ditakutkan atas diriku. Itu atas diriku tu bukan dia seorang dak lah, atas diri kita semua, atas diri kita manusia ni. Itu mana ni? Benda hak paling banyak sekali hak patut kena takut di atas diri kita nya berapa? Itu maksud. Fa akhadha, maka telah mengambillah alaihi salatu wassalamu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bilisani nafsihi, dengan lidah dirinya Nabi. Tu. Nabi buat tu bil lidah. Tu. Fa akhadha ay amsaka nabiyuna, maka mengambil, yakni memeganglah. Tu fa akhadha tu mana? Mengambil, nak ambil letak gimana? Tak boleh cabut lidah ni. Fa akhadha ay amsaka, mana memegang. Bukan ambil waktu letak atas pinggai, bukan. Fa akhadha ay amsaka. Nabi Yunus telah mengambil, yakni telah memeganglah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
bilisani nafsihi, dengan lidah dirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa kemudiannya qala, bersabdalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, haza, ini. Nah, haza ini apa? Haza ay al-lisanu. Ni lidah, lidah. Jadi Sufyan, apa dia nama? Sufyan bin Abdullah radhiyallahu taala wa as-Saqafi ni, at-Ta'i as-Sahabi ni, sahibul jalil ni, dia tanya Nabi, apakah yang paling banyak sekali benda tu yang paling ditakuti di atas manusia? Yang patut manusia tu kena takut. Maka Rasulullah pun pergi lidah, Rasul kata, ni apa? Haza ay al-lisanu, lidah. Itu maksud. Tu nak takut unggulah lidah ni. Cakap payah gapo semua dak tu ni. Yahwi ilan nar. Nak mengheret ke dalam neraka dengan sebab kita cakap tu tidak berfikir-fikir dulu. Sebab tu ulama kata kalim qablaan fakir qablaan tatakal. Fikir dulu sebelum kamu nak bercakap. Wa Yunus bin Ubaidillah inni wajadtu nafsi tahtamilu mu'nah as-siyami fil harri syadidi bil basrati wala tahtamilu tarka kalimatin la ta'niha fa'alaika idzan bit tahaffuzi jiddan wallahu a'lam. Di situlah wa an Yunus bin Ubaidillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimta minhu wa lam na'lam. Jannatu amma yaqulu. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillah.